Selamat petang, salam sejahtera. Aku nak dedahkan satu perkara lagi menarik terhadap Najib. Selepas dia dimasukkan dalam penjara, meringkuk dalam penjara, disumbat dalam penjara. Selepas tular kemarin ataupun disahkan laporan kemarin bahawa Najib dikatakan masuk hospital kerana adanya pendarahan usus yang sampai hari ini aku cuba usahakan untuk mendapatkan pengesahan. Benarkah Najib mengalami pendarahan usus tersebut? Tetapi aku tak tahulah sejauh mana teruknya kes tersebut. Kena hari ini aku nak ulas tentang perkara itu. Selain daripada itu, ada juga kata Najib sebenarnya bukan pendarahan usus, tetapi ada masalah buasir dan sebagainya. Semua yang aku cakap ni ada yang tulis dalam media sosial sahajalah. Kita tak tahu sejauh mana Najib sebenarnya sakit apa dan sebagainya. Tetapi yang mengejutkan kita, walaupun Najib dilaporkan dimasukkan ke hospital, hari ini Najib tetap hadir di mahkamah untuk kes 1MDB. Jadi adakah ini adalah satu petanda, satu jawapan kepada persoalan netizen sejauh mana teruknya sakit Najib itu? Kerana biasanya sekiranya orang itu sakit teruk, dia tak akan dapat hadir ke mahkamah atau dia akan minta pelepasan untuk menghadiri penangguhan untuk menghadiri perbicaraannya, dan biasanya akan diterima oleh mahkamah dengan syarat mempunyai sokongan sakit, surat sakit dan sebagainya. Tetapi hari ini dilaporkan dalam agenda daily, Najib tetap hadir di mahkamah walaupun ada laporan dimasukkan ke hospital. Sebelum aku nak cerita tentang semua tu, aku nak ulas dulu tentang jangkaan netizen, apa sebenarnya yang berlaku pada Najib. Mereka menulis, ada yang ramai menulis dalam channel aku, mereka kata di TikTok dan juga di YouTube aku. Siapa yang mau cari TikTok aku, bolehlah kesan di TikTok Nazilin Unity. Ramai yang menulis mengatakan bahawa Najib sebenarnya tak salah sakit teruk. Kalau sakit teruk pun mereka kata perlu dilayan dengan sama rata. Tapi itu bukan isunya. Isunya adalah ramai sebahagian besar yang menonton dalam channel aku menulis bahawa, memberikan komen bahawa mungkin Najib sakit hanya drama. Hanya drama sahaja kata mereka. Ada yang kata hanya buat-buat dan sebagainya. Aku tak tahu sejauh mana kebenaran sangkaan netizen itu yang mengatakan Najib hanya berdrama. Mungkin sakit biasa-biasa kerana tak biasa dengan keadaan lasak yang ada di penjara. Mungkin makanannya yang tak sama sedapnya di rumah biasa. Kerana di penjara, makanannya terpaksa ikut jadual makan yang ada di sana dan tidak mengikut diet yang disukai. Tiada lagi cappuccino, tiada lagi Starbucks dan sebagainya. Jadi mereka jangka itu drama semata-mata. Dan yang menghairankan, seiring dengan apa yang dijangka oleh netizen, Najib pula hadir ke mahkamah dalam kes perbicaraan 1MDB. Adakah ini adalah bukti menyokong dakwaan netizen yang mengatakan itu hanya satu drama untuk meraih simpati? Aku pun tak tahu kebenarannya. Selain daripada itu, yang lebih menarik juga ialah netizen yang mungkin sudah meluat dengan drama-drama ataupun dengan perbuatan-perbuatan rasuah yang sudah didapati bersalah itu. Ada juga yang menulis dengan lebih ekstrim lagi, mereka kata mungkin Najib sudah dimakan sumpah laknat. Kerana Najib sudah bersumpah 4 kali sumpah laknat, bukan lagi di luar masjid, bukan di mahkamah, tetapi dibuat di dalam masjid. Sehingga ramai juga pemimpin-pemimpin Islam yang mengatakan janganlah libatkan politik di dalam masjid ataupun mengaitkan politik dengan agama pula. Kalau dah salah tu terima saja, tidak perlu mengaitkan dengan mana-mana agama ataupun melibatkan rumah-rumah ibadat. Hari ini Najib hadir di mahkamah walaupun ada laporan dimasukkan ke hospital. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak hadir di mahkamah pada pagi ini, iaitu Isnin, pukul 5 September, walaupun laporan media pada Ahad bahawa dia dimasukkan ke hospital. Bekas Presiden UMNO itu hadir untuk perbicaraan kes 1MDB Tanuri di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Datuk Collins Lawrence Sequeira.
Najib berpakaian suit gelap diapit oleh pengawal penjara mengikut kebiasaan dalam prosiding mahkamah. Berikutan pemenjaraannya pada 23 Ogos. Turut hadir ialah istrinya Datin Seri Rosmah Mansur. Pada Ahad, Najib dilaporkan dimasukkan ke hospital dan menjalani pemeriksaan kesihatan. Keadaan kesehatannya tidak diketahui walaupun dia dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Kalau sudah tahu, kita dapat laporan Najib menghadiri prosiding di mahkamah, ini maknanya Najib sehat untuk berada dalam perbicaraan, maknanya Najib memang sehat. Karena kalau dia tidak sehat, biasanya akan ditangguh perbicaraan itu. Tidak akan dibiarkan tertuduh untuk datang dalam prosiding kalau dia tak sehat. Jadi, Najib masih sehat. Pada Ahad, Najib dilaporkan dimasukkan ke hospital dan keadaannya stabil. Najib menghadapi 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya mendapatkan suapan berjumlah RM2.3 bilion daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah sama. Dia boleh dikenakan denda dan penjara sehingga 20 tahun jika sabit kesalahan. Najib dihantar ke penjara Kajang untuk menjalani hukuman penjara selepas Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan hukuman penjara 12 tahun serta denda RM210 juta kerana menyeleweng dana 1MDB. Menyeleweng dana, bukan 1MDB, menyeleweng dana SRC Internasional Sdn Bhd yang berjumlah RM42 juta. Juga sambungan kepada isu ini ialah yang mengejutkan kita semua apabila mahkamah membenarkan pasport Peguam Najib dipulang sementara untuk ke Australia. Wow. Peguam Najib iaitu Safi Abdullah kalau tak silap telah dibenarkan untuk mendapatkan pasportnya bagi perjalanan sementara untuk ke Australia. Selain daripada itu, beberapa perkara juga yang menarik perhatian kita ialah apabila ini melibatkan skandal 1MDB, SPRM kini mulakan siasatan penglibatan beberapa individu di Kuwait. Jadi kalau ada lagi maci-maci, paci-paci, abang-abang, kakak-kakak atau siapa-siapa yang masih lagi meragui isu 1MDB ini, tiada kes, mereka kata hanya cerita-cerita atas angin, inilah dia bukti bahawa skandal 1MDB memang ada kes kerana ia telah disiasat di luar negara, bahkan bukan saja di Malaysia yang telah dijatuhkan hukuman, tetapi di negara-negara luar yang berkaitan 1MDB. Contohnya di Amerika Syarikat, UAE, di Singapura, dan yang terkini siasatan di Kuwait pula. Itu bukti dia maci-maci, paci-paci. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.